Dan ni kita sambung lagi tadabbur kita muka surat 42 ayat 253. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Tilkar rusul, itulah rasul-rasul, kami lebihkan sebahagian mereka atas yang lain. Jadi ayat ni lanjutan daripada apa yang telah kita tengok pada muka surat yang lalu. Itu ayat Allah Ta'ala kata, tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Demikianlah ayat-ayat Allah Ta'ala yang kami bacakan kepada engkau, wahai Muhammad, dengan kebenaran. Dan engkau sebahagian daripada rasul-rasul. Engkau salah seorang daripada rasul-rasul yang Allah Ta'ala hantarkan. Jadi Nabi SAW juga seperti mana rasul-rasul sebelum baginda yang berjihad di jalan Allah, berhadapan dengan musuh. Nabi Daud berhadapan dengan Jalut, Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, dan juga Nabi Ibrahim berhadapan juga dengan Namrud. Maka itulah rasul-rasul dengan perjuangan mereka berjihad di jalan Allah SWT. Jadi ini sebagai isyarat kepada Nabi SAW bahawa Nabi akan berhadapan dengan musuh-musuh, seperti mana para Nabi yang lain. Dan Nabi SAW diberikan kelebihan lebih daripada Nabi yang lain. Jadi kalau kata Nabi Daud itu dengan berkat, dengan sebab dia berjihad dan Allah SWT kurniakan kepadanya itu al-mulk, hikmah, dan apa-apa ilmu yang Allah SWT berikan kepada Nabi Daud, maka begitu juga lah Allah SWT nak bagi kemuliaan kepada Nabi SAW mengatasi Nabi-Nabi yang lain. Di ayat ni juga Allah SWT nak betul balik, nak baiki sikap sebenar seorang yang beriman terhadap para Nabi. Jadi para Nabi semua ni, mereka tu masing-masing ada kelebihan yang Allah SWT berikan. Jadi kita orang beriman ni, kita tidak boleh melebihkan antara Nabi-Nabi, sehingga apa yang Allah SWT tidak berikan kepada Nabi itu sebagai kelebihan dia, kita bagi. Begitu juga kita tidak boleh sama sekali melebihkan Nabi atas Nabi yang lain sehingga menghina Nabi lain. Jadi sebab itulah Allah SWT sebut kepada kita di sini, kelebihan yang Allah SWT bagikan kepada Nabi-Nabi yang dia nak tu adalah mengikut kehendak dia. Kami yang lebihkan. Jadi bila kami yang lebihkan ini, kalau kami lebihkan Nabi Musa, dah, kami lebihkan Nabi Musa tu ada sudut yang kami lebihkan. Kalau banding dengan Nabi SAW, dah, Nabi SAW tidak ada tongkat, Nabi Musa ada. Di sudut tu ada lebih. Tetapi lebihnya Nabi Musa itu, dengan sebab ada tongkat tu, tidak boleh seseorang itu mendakwa bahawa syariat Nabi Musa ni berkekal sampai hari akhirat. Sebab apa? Sebab sekarang ni Allah SWT telah bagi Al-Quran sebagai syariat yang terakhir. Jadi lebih seorang Nabi itu, kamu lebihkan seorang Nabi itu, tidak boleh sampai kamu menidakkan kelebihan Nabi yang lain. Jadi demikianlah para Nabi, para Rasul itu kami lebihkan sebahagian daripada yang lain. Minhum man kallamallah, di antara mereka itu Allah Ta'ala berbicara tanpa perantaraan. Jadi Allah Ta'ala boleh kecek dengan Nabi dia ni,
dengan Nabi Musa tanpa perantaraan di bukit Tur Sina. Allah Ta'ala panggil Nabi Musa, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, aku inilah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, maka hendaklah kamu sembah aku. Jadi Allah Ta'ala kecek dengan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa tu dikatakan sebagai kalimullah. Ini ada kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa, tidak ada pada Nabi yang lain. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan kami angkat darjat, kami angkat sebahagian mereka itu berapa darjat, mana yang tinggi daripada yang lain. Jadi darjat soal tinggi ni, kita kata antara Nabi-Nabi ni ada ulul azmi, ada ulul azmi, dan Nabi Musa pun ulul azmi juga, Nabi Isa pun ulul azmi juga. Tetapi yang dimaksudkan wa rafa'a ba'dahum ni, ini Nabi SAW. Kami mengangkat sebahagian mereka tu, ba'du tu, kadang-kadang ba'du tu dia dengan mana? Ahad, salah seorang. Wa rafa'a ba'dahum ay wa rafa'a ahadahum, salah seorang tu kami angkat darjat yang tinggi, yang tidak ada. Jadi kita tengok pula di sini, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami berikan kepada Isa anak Maryam beberapa keterangan. Jadi hal ini Allah SWT sebut nama Isa, yang kedua sebut bin dia. Adapun Nabi Musa Allah Ta'ala tak sebut. Allah Ta'ala tak sebut. Jadi kalau kita tengok sejarah pertembungan antara tiga agama, Islam, Yahudi dan Nasara, kita boleh nampak dah. Jadi orang Yahudi ni, kesombongan dia tu habis dia tolak Nabi lain. Nabi Isa dia tolak, Nabi SAW pun dia tolak juga. Dia angkat Nabi Musa je. Jadi Allah SWT tak sebut nama tu bukan nak menjatuhkan Nabi Musa. Mana Allah Ta'ala nak sebutkan bahawa bila Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa, mana Allah Ta'ala berikan wahyu Taurat, Allah Ta'ala berbicara mana dengan menyebut perjanjian Allah Ta'ala dengan Nabi Musa tu. Jadi tak sebut tu bukan kata tak nampak kelebihan Nabi Musa tu, tidak. Sebab di tempat yang lain Allah Ta'ala sebut dengan jelas, wa kallamallahu Musa taklima. Dalam surah An-Nisa tu Allah Ta'ala memang berbicara dengan Musa, berbicara yang sungguh, bertukar dialog, bersoal jawab. Macam mana itu dengan kaifiat yang Allah Ta'ala ketahui. Dan tidak juga disebutkan pada Nabi ni supaya ahli kita pun janganlah badi pula. Badi pula. Wa ataina Isa, dan kami berikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa ni disebut supaya orang Yahudi tu terima molek Nabi Isa. Dan Nabi Isa ni bukan setakat nama dia, nama mak dia pun disebut. Sebab yang pertama, orang Yahudi dia tuduh macam-macam kepada Maryam. Dia kata Maryam ni perempuan yang tidak baik, anak ni tak tahu mari mana. Itu tuduhan jahat Yahudi. Orang Kristian pula dia angkat Nabi Isa ni lebih pula, melampau ke darjat ketuhanan. Orang Kristian kata Nabi Isa ni anak Tuhan. Ada yang kata Tuhan yang menjema dalam tubuh Nabi Isa. Jadi Allah SWT sebut nama tu untuk apa, supaya orang Yahudi akui kelebihan Nabi Isa. Dan sebut Ibnu Maryam tu, mana nak ayat je Nabi Isa ni memang anak Maryam, mana layak disebut disebut sebagai apa, seorang anak yang ada keturunan. Dan memang tak ada selain daripada, tak ada orang lain apa yang layak dibangkit. Mana Nabi Isa ni hak paling layak ibu dia lah, sebab dia tak ada bapa, memang tak ada bapa. Allah Ta'ala cipta Nabi Isa ni dalam keadaan tak ada bapa. Kemudian bila sebut ibnu tu nak nyatakan anak Maryam, mana tidak anak Allah. Tidak anak Allah. Kalau nak buat anak Abdullah tak boleh juga. Sebab tak ada apa-apa. Maryam tu orang tak panggil Abdullah. Maryam tu kalau nak kata kena panggil Amatullah. Amatullah, hamba perempuan Allah.
Jadi letak Isa ibn Maryam ni nak menafikan ketuhanan Nabi Isa. Kemudian Nabi Musa, antara Nabi Musa dan Nabi Isa tu letak Nabi SAW tengah-tengah. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Itu nak isyarat bahawa Nabi SAW ni Nabi pertengahan. Umat dia pun umat pertengahan. Umat pertengahan lagu mana? Timur molek. Nabi Musa timur, Nabi Isa timur. Tidak kata macam orang Kristian. Tak. Dia tak terima Nabi SAW walaupun dia terima Nabi Musa. Orang Yahudi, Nabi Isa tak terima, Nabi SAW tak terima. Dia terima Nabi Musa saja. Maka Nabi SAW, Allah SWT sebut tengah-tengah ni, nak menyatakan bahawa orang beriman ni cara dia. Cara yang betul sikap mereka terhadap para Nabi. Tidak akad dengan apa lebih daripada sepatutnya dan tidak menghina. Kami berikan kepada Nabi Isa bayinat keterangan. Keterangan ni mukjizat. Kalau Isa ni anak Tuhan, dia tak perlu pada keterangan. Tak perlu pada bukti mukjizat tu. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Ini dalil ketiga lah Nabi Isa tu tidak anak Tuhan. Yang pertama anak Maryam, yang kedua bayinat, diberikan mukjizat. Dalil yang ketiga Nabi Isa ni bukan anak Tuhan, iaitu dia ni sepanjang waktu disokong oleh Jibril. Mana Jibril itu tak tinggal dia, disokong dalam bila mana dia nak berdakwah. Sebab Nabi Isa ni masa kecil lagi dia sudah menyebut tentang tauhid kepada Allah SWT. Nabi Isa ni wa yukallimun nasa fil mahdi sabiyya. Nabi Musa ni bercakap-cakap pada ketika dia kecil lagi, dalam buaya lagi dia boleh kecek dah. Jadi ada sokongan daripada Jibril setiap masa. Jadi kalau dia Tuhan, anak Tuhan, tak perlulah Allah Ta'ala hantar kirim Jibril. Ni bila dia disokong sepanjang masa, maknanya orang hak sokong tu lemah. Jadi dia dalam keadaan budak tu memang lemah lah waktu tu. Walau syaa Allahu maqtatala allazina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Kalau Allah Taala kehendaki, maknanya Allah Taala tidak nak. Kalau Allah Taala kehendaki, tentu tidak akan berbunuh-bunuhan orang-orang yang selepas daripada mereka, setelah daripada datang kepada mereka itu keterangan. Jadi allazina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat ni mana pengikut-pengikut Rasul tadi. Jadi kalau Allah Ta'ala kehendaki, boleh pengikut Nabi Muhammad itu tidak balas dengan Yahudi, pengikut Yahudi tidak balas dengan pengikut Nabi Isa. Jadi sama-sama atba'ur Rasul ni kalau Allah Ta'ala kehendaki, mereka boleh satu molek, tidak balas, tidak berbunuh-bunuhan. Kita baca dah sebelum pada ni ayat 113. Orang Yahudi kata Nasara tak ada pegangan, orang Nasara kata Yahudi tak ada pegangan, orang musyrik Mekah lagu tu juga. Masing-masing menuduh, masing-masing mula-mula berbeza dari segi pahaman. Tapi sampai satu masa iqtatala, mereka boleh berbunuh-bunuh antara satu sama lain. Jadi iqtatala ni dia bukan seperti lafaz qital. Qital peperangan tu kalau kita baca ayat 216 kutiba alaikumul qital. Qital tu maknanya peperangan dengan tujuan maksud yang besar, menegak agama Allah. Tapi kalau kata iqtatala, ini peperangan sama sendiri. Ia mempunyai kepentingan masing-masing. Ada matlamat duniawi semata-mata. Masing-masing nak menegakkan pahaman taksub masing-masing. Jadi mereka ni setelah daripada kewafatan Nabi masing-masing, mereka balah, berbunuh-bunuhan. Jadi lepas Nabi tak ada, lepas tu Nabi tak ada ni, maka bukan kata Nabi tinggal begitu saja. Para Nabi ni dia tinggal kitab. Nabi Musa tinggal Taurat, Nabi Isa tinggal ke Injil, Nabi SAW tinggal ke Al-Quran. Jadi keterangan tu maknanya kalau seorang Nabi tu nak mati, dia mati dalam keadaan menyelesaikan tugas dia. Dakwah telah disampaikan, kitab telah dibacakan kepada umat masing-masing. Lepas tu ia boleh balas tu, ia boleh berlaku perbalahan tu. Jadi di sini walau syaa Allah, kalau Allah Ta'ala kehendaki.
Yang ni Allah Ta'ala nak supaya manusia ni dia ada ni. Dia ada pertembungan. Sebab apa? Sebab manusia ni dia bukan malaikat. Ayat 31 tu, manusia ni dia bukan malaikat. Dia masing-masing tu ada kehendak, diberikan akal, ada nafsu, ada keinginan nak jadi macam malaikat pun ada, nak jadi keinginan macam iblis pun ada, nak membiarkan diri mengikut hawa nafsu macam binatang ternak pun ada, bersifat bengis macam apa, sabung ayah, binatang-binatang buah pun ada berlaku. Ada, Allah Ta'ala letak pada manusia. Tapi walaupun sifat manusia lagu tu, Allah Ta'ala hantar Rasul, Allah Ta'ala beri kitab kepada mereka. Jadi kehendak Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala nak uji manusia. Bila Allah Ta'ala nak uji manusia di bawah qanun ibtila, qanun uji, dia ada hidayah pula, ada pembalasan. Jadi Allah Ta'ala nak melengkapkan dia punya skema dia tu, skema ujian, kehidupan ini sebagai ujian. Allah Ta'ala jadikan sunnatut tadafu', dia panggil sunnatut tadafu', maknanya ketetapan Allah SWT bahawa akan berlaku pertembungan antara hak dan batil. Pertembungan antara hak dan batil, antara Nabi dengan lawan Nabi, antara orang taksub kepada pemimpin taghut yang sesat dan orang yang benar-benar ikhlas ikut Nabi. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini, kalau Allah Ta'ala kehendaki memang mereka tidak balah, tapi memang lagu tu dah akan ada pertembungan, ada perbalahan. Jadi sunnatut tadafu' ni kita boleh tengok dah Allah Ta'ala isyarat dalam ayat 251 tu, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard. Kalau Allah Ta'ala tak sekat, tak tahan, maknanya dia benda ni dia boleh bertembung antara satu sama lain. Jadi Allah Ta'ala lah sekat. Sekat tu macam mana? Bila orang ikhlas berjuang fi sabilillah, menegakkan kebenaran, mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan sekat ni golongan batil. Tapi memang akan berlaku pertembungan. Yaumal taqal jam'an, hari pertembungan antara dua pihak berada di atas kebatilan, Abu Jahal, Abu Lahab, pihak yang berada di atas kebenaran, Nabi SAW dan para sahabat. Jadi lagu itulah pertembungan mesti ada. Kalau orang tu ikhlas nak menegakkan perintah-perintah Allah Ta'ala dalam masyarakat dengan amal ma'ruf nahi munkar, maka akan ada orang yang tak suka. Lagu tu dah sunnatullah. Sebab Allah Ta'ala nak supaya manusia ni jadi manusia. Kalau tak ada pertembungan, maknanya malaikat belaka lah. Tapi Allah Ta'ala tak asal lagu tu. Jadi Allah Ta'ala nak biar ada pertembungan, as-sira' bainal haqqi wal batil, pertembungan antara hak dan batil. Jadi kalau kita nak tengok satu surah lah yang menggambarkan kepada kita tadafu' ni, pertembungan, pertentangan ni, itu surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, pertembungan itu daripada awal lagi antara iblis dengan Allah Ta'ala, antara iblis dengan manusia, antara iblis dengan Adam. Itu pertembungan itu, pertembungan antara Nabi dengan al-mala' al-mustakbirin. Kalau kita baca dari surah itu, qala allazina istakbaru lil ladzina istud'ifu. Pertembungan antara orang mustakbirin, orang yang berbangga besar diri atas muka bumi ni, dia menentang Nabi. Lepas tu pertembungan antara Fir'aun dengan Nabi Musa. Itu orang panggil pertembungan itu. Sunnatut tadafu'. Tak boleh elak dah. Jadi sebab itulah dalam bab ni, ahlul haq, orang-orang yang berada di atas kebenaran, dia tidak boleh berkompromi. Tak apa. Tak apa. Kalau tidak, kat mana erti lakum dinukum waliyadin. Maka sebab itulah pertembungan ni memang tak dapat dia elak. Satu masa dia akan tembung juga. Nabi Musa tu sendiri, walaupun dia duduk dalam istana Fir'aun, membesar dalam istana Fir'aun, tapi bukan cara tu Allah Ta'ala nak tarbiyah dia. Allah Ta'ala nak lantik dia jadi Nabi ni, Allah Ta'ala buat keluar daripada istana Fir'aun. Nabi Musa pergi berhijrah dulu ke Madian, duduk dengan seorang yang soleh, kerja 10 tahun, 10 ataupun 8 tahun, maknanya
banner apa, banner diri dia, melatih tarbiyah. Allah Ta'ala tarbiyah dia. Sebab apa? Sebab tak sesuai dia seorang Nabi dibesarkan sampalah hujung perangkat, siapa nak lantik jadi Nabi, barulah situ ada pertembungan. Tidak, dia kena keluar dulu. 10 ataupun 8 tahun Nabi Musa berada di Madian, barulah Allah Ta'ala suruh dia balik. Allah Ta'ala apa, Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nabi Musa balik. Lama dah tinggal, ingat kepada mak dia dah, sehingga Allah Ta'ala panggil di bukit Tur Sina itu. Jadi tidak dapat tidak, mesti ada pertembungan itu, tak boleh nak elak. Jadi ini orang panggil masyiatullah kauniyah, ketetapan Allah Ta'ala dalam bab kauniyah, dalam bab pentadbiran alam. Mana tak dapat tidak. Hal ini kita tak boleh soal Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala nak ada Nabi, ia menyeru manusia kepada kebenaran. Allah Ta'ala nak juga ada penentang Nabi, macam Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Allah Ta'ala cipta syurga, dengan kehendak dia begitu Allah Ta'ala cipta neraka. Jadi semua tu dengan kehendak Allah Ta'ala belaka. Tapi kehendak ni panggil kehendak kauniyah, memang perjalanan hidup. Sistem alam ni lagu tu lah Allah Ta'ala cipta. Lepas tu ia apa? Abu Jahal, Abu Lahab kafir, dah masuk neraka. Sebab dia pilih. Allah Ta'ala tak paksa, tapi dia pilih. Sebab manusia ni ada setengah orang tu, kalau kita paksa buat baik, dia marah. Tak, memang dia nak buat jahat. Tapi hati dia tak sip. Tapi kuku mana pun dia memang nak buat jahat. Masing-masing tu ada kehendak. Jadi Allah Ta'ala memberi kebebasan pilihan. Tak boleh paksa. Itu sunnatullah. Dalam bab tadafuq ni. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Jadi di antara mereka tu hak ikut Nabi beriman, dan di antara mereka tu kafir. Maka pertembunglah antara orang beriman dengan orang kafir. Walau syaa Allah maqtatalu, diulang lagi. Kalau Allah Ta'ala kendaki, mereka ni tidak akan berbunuh-bunuhan. Tetapi walakinnallaha yaf'alu ma yurid, tetapi Allah Ta'ala melakukan apa hak dia nak. Maknanya memang ketetapan Allah Ta'ala sebagai sistem pentadbiran alam ni, Allah Ta'ala buat lagu tu lah, ada. Sebab dari diri manusia ni walaupun dia akal, ada akal, tapi ada juga naluri dia tu, naluri nak buat baik pun ada, naluri nak buat jahat pun ada juga. Dia tak boleh lagi dia. Lagu itulah sifat manusia. Seperti kata ada syahwat. Kalau tak ada syahwat, macam mana nak ada keturunan? Kalau tak ada keinginan nak makan, macam mana manusia tu akan kerja? Bagaimana manusia tu dapat tolong menolong atas satu sama lain? Jadi Allah Ta'ala cipta gharizah, naluri dalam diri manusia tu masing-masing. Jadi ayat ni juga menjelaskan kepada kita jihad tu, sebab jihad. Supaya orang beriman ni, dia tidak berperang dengan cara iktital, dengan kehendak hawa nafsu, tetapi dia perang dengan cara mengikut kehendak Allah Ta'ala, dengan qital, untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Kemudian pergi kepada ayat ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah harta, belanjakanlah sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada engkau. Mana bukan semua, mana Allah Ta'ala minta kita infak. Jadi tujuan perang dengan cara yang betul ni, dia perlukan kepada infak, mana perlu kepada dana. Mana Allah Ta'ala minta supaya orang beriman ni berkorban. Jadi sini dia balik semula cerita pasal infak. Sebab ayat ni dia tak habis lagi cerita tentang jihad. Dia bercantum molek. Dia mari dalam keadaan sedaging tu, tanasuk. Sebab kalau kita tengok ayat 244, berperanglah di jalan Allah. Dah. Orang hak lepas pada Nabi tu, dia bukan perang tapi iqtatala. Dia beza iqtatala dengan qatilu tu. Jadi Allah Ta'ala suruh perang di jalan Allah Ta'ala, kemudian minta infak. Tak boleh lagi dah. Dua tu. Berjihad dengan harta siapa mati, berjihad dengan berjihad dengan nyawa siapa mati, berjihad dengan harta untuk persenjataan.
Jadi balik semula ayat 254 ni dia kaitan semula dengan 245. Jadi Allah Taala suruh orang-orang beriman ni berjihad di jalan Allah Taala dengan menyediakan harta. Dan Allah Taala memberi amaran min qabli an ini tahzir amaran. Hendaklah kamu infak di jalan Allah Taala sebelum mari hari yang mana tidak ada lagi jual beli. Paling nak agapo dah pitih tak laku dah di akhirat. Hari itu mana hari tak ada jual beli, mana di hari akhirat bila tukar negeri negeri akhirat, duit ada atas dunia ni tak laku. Pitih ria kita pun kalau pergi sebuah golok kalau tempat nak terima, tapi kalau pergi belah tak boleh nak beli pitih demo ni, beg ni tak boleh guna ni, kena pakai kod. Jadi negeri lain pun mata wang lain dah. Jadi akhirat tak pakai dah mata wang duit kita ni, dinar, dirham, ringgit ke apa semua, harta benda. Dia pakai pahala dan dosa. Tu cara nak selamat kita, pahala yang terhasil daripada amal. Mana pahala infak ni dia berguna. Jadi pada hari yang mana tidak ada lagi jual beli, tidak ada khullah, mana teman rapat yang dapat boleh tolong kita, wala syafaah, dan tidak ada orang yang boleh jadi kabel, boleh kita minta tolong melalui dia syafaah. Maknanya kita boleh tupai nama dia, kedudukan dia untuk menyelamatkan kita, tak boleh. Kabel-kabel tak pakai dah di akhirat, putus habis dah. Wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi apa tubik ni? Maknanya kamu orang beriman, kamu berhadapan sebagai sunnatut tadafu', kamu berhadapan dengan orang kafir. Orang kafir itu zalim. Jadi kamu kena berjihad lawan orang kafir, sebab orang kafir itu zalim. Zalim yang besar syirik pada Allah Taala. Zalim yang kedua, mereka menyekat orang beriman ni. Mereka menyekat manusia daripada beriman. Mereka cuba memurtadkan orang beriman. Zalim lah kau tu. Zalim yang pertama, mereka syirik kepada Allah Taala. Zalim yang kedua, mereka menyekat orang-orang bawah mereka tu daripada beriman kepada Allah Taala. Mereka sekat. Kalau kamu ikut Muhammad, kami bunuh. Jadi tak berani nak beriman lah. Dan zalim yang ketiga ni, hak beriman dah, dia seksa. Mana dia tidak bagi sedikit pun kebebasan beragama. Hal inilah yang kita kata fitnah. Fitnah. Itulah orang kafir yang tidak beriman dengan akhirat. Mereka buat sesuka hati. Jadi kamu orang beriman ni, bila kamu beriman dengan hari akhirat, ketakut dibayangkan kepada kita ni, gambar hari akhirat ni, tak ada pun orang boleh tolong kita. Syafaat. Siapa dia nak bagi syafaat pada kita kalau tidak beriman? Siapakah teman rapat? Tak ada teman rapat. Pakak lari belakang, adik-beradik lagi, mak bapak lagi, anak lagi, duit tak laku. Jadi wal kafiruna humuz zalimun tu, itu adalah ta'lil sebab mengapa kena infak, mengapa kena berjihad dengan niat yang tinggi. Kemudian Allah Taala bila mana dia cerita tentang syafaat, dalam ayat tadi ada perkataan wala syafaat, tak ada penerima syafaat pun di hari akhirat. Jadi oleh kerana benda syafaat ni benda yang besar, selalunya orang kafir ni dia tupai syafaat. Orang kafir hak zalim, orang kafir hak syirik ni dia ada ni pemahaman syafaat bagi dia. Dia kata tak apa kita kafir, tak apa kita zalim, kita warnanya kau orang, tapi hak kita sembah ni, malaikat-malaikat kita sebut nama dia ni, mereka ni akan tolong kita. Dia duduk tahap atas syafaat. Orang-orang yang mereka namakan sebagai dapat memberi syafaat kepada mereka di akhirat. Kalau orang musyrik Mekah, dia menamakan malaikat-malaikat lah. Sebab mereka kata malaikat-malaikat ni anak perempuan Allah. Jadi tupai malaikat esok. Kita zalim atas dunia ni, tak apa, malaikat akan tolong kita, minta dengan Allah Taala. Sebab mereka anak perempuan. Anak perempuan ni dia boleh bodek bapak dia. Dia sipir, dia kiah lagu tu. Orang Nasrani lagu tu juga. Tak apa bila kita sayang kepada Nabi Isa, buat maksiat macam mana pun, Nabi Isa boleh tolong kita.
Itu konsep syafaat tu adalah satu konsep yang paling dahsyat lah di kalangan orang-orang syirik. Orang syirik. Orang Islam pun kalau dia tak faham tentang syafaat ni, dia sama juga. Macam Syiah kata kita dosa jahat setara mana pun tak apa, asalkan kita sayang pada ahli baik, sayang pada Sayyidina Ali, sayang pada Husain. Sebab itulah demon ni dia puja kubur ni. Dia pergi kubur Nabi, kubur Sayyidina Husain. Tak? Pergi kubur orang tu, tok wali ni, sebab dia kira kita boleh tupai dia. Jadi konsep syafaat itulah mana nak tupai. Allah Ta'ala kata nak tupai macam mana je. Sebab syafaat ni dia dua syarat. Yang pertama, orang yang nak tolong tu Allah Ta'ala bagi keizinan. Orang yang nak ditolong Allah Ta'ala kenal. Wa kam min malakin fis samawati wal ard. Apa ayat itu? Sebanyak mana mereka ada di langit dan bumi ni tidak dapat memberi syafaat illa min ba'di an ya'zanallah, kecuali setelah Allah Ta'ala bagi izin untuk orang yang dia redha. Jadi dua. Kalau kata Nabi tu Allah Ta'ala bagi izin. Mana Nabi ni kalau Allah Ta'ala tak kata kamu berilah syafaat, Nabi tak akap kepala dia. Duduk bokok gitu, tunduk, tak bengah pun. Bila Allah Ta'ala kata Muhammad mintalah isfa' tu syafa'. Mintalah syafaat, kamu akan diberi syafaat. Syafaat kamu akan diterima. Barulah Nabi akak. Lepas tu Allah Ta'ala kenal tu siapa dia? Orang yang tidak syirik. Sebab itulah kita ni kena beringat bab syafaat ni. Jangan duduk tupai orang. Atas dunia tak apa. Kita ada waris. Situ ada waris kita, sini ada waris kita. Kabel dah. Maknanya kalau kita lebih-lebih kurang ya keputusan PSA nak minta kerja, tak apa kabel ada. Tu cara tak betul. Cara tak betul. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini nak betul konsep syafaat ni, Allah Ta'ala wa mari ayat kursi. Sebab nak dapat syafaat ni kena tauhid. Syarat nak dapat syafaat. Jadi bukan kata tak ada langsung syafaat di akhirat. Wala syafaat ni, mana Allah Ta'ala menafikan syafaat, mana syafaat secara mutlak tak ada. Tapi kalau nak ada, ni syarat dia. Syarat dia Allahu la ilaha illahu. Allah itu tiada Tuhan melainkan dia. Maknanya kita ni hanya sembah Allah Ta'ala saja. Jangan syirik pada dia. Sebab ilah tu dengan makna yang disembah dengan benar. Kita hanya beribadat tunduk patuh kepada Allah Ta'ala saja. Yang mana Allah Ta'ala itu Al-Hayyul Qayyum. Ia hidup, yang hidup dan memberi kehidupan. Allah Ta'ala itu sendiri hidup secara azali. Mana tidak terdahulu dengan tiada, tidak berakhir dengan tiada. Allah Ta'ala huwal awwal wal akhir. Sentiasa ada. Dia itu sendiri hidup dan dia memberi kehidupan kepada manusia. Jadi kalau orang tu dia minta syafaat daripada Nabi Isa. Kalau tanya orang-orang Kristian, Nabi Isa ni hidup mati? Dia kata mati dah. Sebab dia salib tu lah, mati. Tapi minta dengan Nabi Isa mati. Tak betul dah situ. Orang-orang yang pergi di kubur, dia pergi kubur Sayyidina Husain, minta dengan Sayyidina Husain. Dah. Sayyidina Husain mati dah. Tu tak betul tu. Maknanya kalau seorang tu nak keselamatan, dia kena minta dengan Allah. Sebab ilah tu bila kita terima Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala yang kita sembah. Begitu juga bila kita nak minta pertolongan, Allah Ta'ala saja hak berhak kita minta pertolongan. Al-Hayyul Qayyum, Allah Ta'ala ia sentiasa mentadbir. Mana dia memberi kehidupan kepada makhluk-makhluk dia dan dia mentadbir. Jadi kalau kita nak sesuatu memang kena minta dengan Allah. Kalau minta dengan wali, wali hak mati dah, wali hak hidup ni tak apa, kita minta tolong hak dalam hak benda dia boleh buat lah. Kita minta dia tolong doa untuk kita dah. Hak tu tak apa, sebab wali tadi dia boleh tolong kita, boleh tolong doa. Tapi kalau kata tok wali dah, benda anak ni jamah sikit dah. Tu tak boleh tu, sebab memberi anak ni bukan dalam kuasa dia, itu kuasa Allah Ta'ala, kena minta dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala mentadbir
teratur molek. Jadi Al-Hayyul Qayyum ni, mana sebut Al-Hayyul Qayyum ni, mana sebut dua ni, dia merangkumi semua perkara. Sebab syarat nak ada mendengar, nak ada melihat, nak ada berkuasa, ada iradat, dia kena hidup. Jadi hidup Allah Ta'ala tu hidup dengan sempurna. Kemudian hidup tu dia mentadbir, dia cara pada alam. La ta'khudhu sinatun wala naum. Jadi Allah Ta'ala maknanya sempurna pentadbiran dia, dah ngatuk pun tidur, apatah lagi tidur. Maknanya semua setiap waktu, setiap saat ni makhluk-makhluk ni dalam jagaan Allah Ta'ala. Orang yang dikatakan sebagai qayyum itu, yang dikatakan sebagai qayyum tu, makna dia jaga sungguh, tak tidur. Kalau kita pun kita minta jaga, hijau, jaga tempat kita, tempat pejabat kita. Dia kata awak masuk pukul 9 malam, tubik pukul 6 pagi. Dia tidur pukul 12 tengah malam. Tidak jaga tu, kita tak bayar untuk demo tidur, kita marah dia. Sebab apa? Sebab bila kata orang yang jaga, dia kena berjagalah. Begitu juga Allah Ta'ala yang mentadbir, dia tidak boleh tidur, tidak boleh lalai. Sebab tidur ni alpa lah, lalai. Dan biasanya kalau seseorang itu lalai daripada sesuatu, menyebabkan dia cuai. Kecuaian itulah menyebabkan ketidakadilan, kezaliman. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Ta'ala ni malik, dia memiliki. Hak dia buat, hak dia tadbir tu, dia layak tadbir sebab hak tu hak milik dia, hak dia. Kita nak tadbir tanah orang tak boleh. Orang akan kata, dia kata ke dia tanah kita. Orang marah. Jadi Allah Ta'ala dia mentadbir alam semesta ni sebab hak dia. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua hak ada ni, langit-langit tu, lepas tu hak ada antara langit, antara bumi, hak dia belaka, milik dia. Dialah yang mentadbir. Jadi bila hak ni hak milik dia dalam pentadbiran dia, maka tak sepatutnya lah manusia tu syirik, minta daripada selain daripada Allah Ta'ala, menjadikan orang lain itu sebagai perantara bila dia nak beribadat, bila dia nak berdoa pada Allah Ta'ala. Tak patut, sebab hak dia. Maka marilah ayat sebut pula, man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapakah? Mana tak ada. Tanya Allah Ta'ala ni dengan makna nafi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya? Man zallazi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya? Maknanya tak ada. Tak ada siapa yang dapat memberi syafaat illa biiznih, dengan izin dia. Dengan izin dia. Maknanya tak boleh nak akak sesuatu kehendak kita ni, malaikat. Maknanya Nabi tu walaupun dia ada maqam mahmud, maqam yang tertinggi untuk memberi syafaat kepada pengikut-pengikut dia, selagi Allah Ta'ala tidak izinkan tak boleh. Sebab itulah dijelaskan kepada kita beberapa ayat sebelum pada ni, itu syarat kepada nak dapat keredaan Allah Ta'ala, supaya kita ni dapat syafaat di sisi Allah Ta'ala. Jadi keizinan Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala sahaja. Orang-orang musyrik ni, bagi dia, orang-orang tertentu ni dapat menundukkan Allah Ta'ala kepada dapat menundukkan Allah Ta'ala di bawah tekanan. Mana kalau sebut nama orang ni, Allah Ta'ala jadi lemah. Itu etikot orang-orang musyrikin. Mana kalau sebut nama wali ni, nama nabi tu, nama jin, nama malaikat kok, jadi Allah Ta'ala dengar nama ni terpaksa. Kalau macam dunia ni kita boleh nampak lah, kita ni ketua jabatan aja. Bila mari surat tu, ni tengok surat borang tu, sekali ada surat sokongan ni, menteri tu, kita pun tak boleh ni, lama kan kita kena tu kali ulu, takut tu. Jadi Allah Ta'ala hak milik dia, ikut dia lah, nak terima syafaat tidak terima, itu hak dia. Jadi syafaat ni, dia syafaat Allah Ta'ala ni, mana Allah Ta'ala nak zahirkan kemurahan dia sebenarnya di akhirat.
Maknanya orang ni dah, macam mana orang ni dapat syafaat? Tak ada amalan dia. Dia hanya ada iman aja. Orang mukmin dia boleh mendapat syafaat daripada Nabi kalau dia tu terpaksa masuk dalam neraka dahulu, dia boleh dapat syafaat daripada Nabi dengan tak payah masuk neraka. Tunggu. Nabi boleh minta dengan Allah Taala supaya orang ni dapat tu masuk syurga. Kalau orang tu kata duduk dalam neraka dah 10 tahun dah, dia akan ada berbaki lagi berapa tahun, katalah. Nabi ni boleh hajah waktu minta dengan Allah Taala syafaat. Syafaat belaka. Jadi syafaat ni dia termasuk di bawah konun konun apa? Konun rahmat Allah Taala. Allah Taala nak zahirkan bahawa dia boleh memaafkan hamba dia. Dalam keadaan orang tu tak ada amalan, tapi dia tupai tupai Nabi dia ataupun orang soleh. Jadi walaupun syafaat ni mengikut konun rahmat Allah Ta'ala, tetapi dia sama sekali tidak boleh bercanggah dengan konun keadilan. Konun keadilan lagu mana? Maknanya dia tidak boleh syirik sama sekali terhadap Allah Ta'ala. Sebab zalim lawan dia adil. Adil lawan dia zalim. Zalim ni apa? Hak paling besar sekali syirik. Jadi orang tu dia kena betul dengan Allah Ta'ala dulu, bahawa Allah Ta'ala benarkan Nabi bersuara minta tolong untuk dia tu. Jadi biasanya orang-orang yang syirik pada Allah Ta'ala ni dia puja, dia bagi harapan palsu kepada manusia dengan kata ada Nabi dan Wali ni dapat menyelamatkan mereka. Jadi sebab itulah kita ni kita kena usaha sendirilah, usaha sendiri dengan cara beriman pada Allah Ta'ala, ikut Nabi. Jadi bila kita beriman pada Allah Ta'ala, tauhid ikhlas pada Allah Ta'ala, lepas tu bila ikut Nabi, atas Nabi lah. Sejauh mana kita ikut Nabi tu, Nabi setuju untuk minta syafaat bagi kita. Jadi kena betul. Sebab kita tak boleh minta, wahai Nabi berilah syafaat kepada kami. Tak boleh. Sebab kena minta dengan Allah. Ya Allah, semoga aku ni dapat syafaat Nabi-Mu. Tu cara yang betul. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Ta'ala mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan apa-apa yang berada di belakang mereka. Mana yang apa? Ini orang panggil tauhid fil ilmi. Maknanya semua ni dalam ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu belakang. Apa yang ada di hadapan mereka, kalau kata hatilah, hati. Hati manusia Allah Ta'ala tahu belakang. Lepas tu di belakang mereka hak luar daripada hati mereka. Begitu juga Allah Ta'ala tahu masa hadapan akan datang manusia. Masa belakang sejarah manusia Allah Ta'ala tahu belakang. Jadi Allah Ta'ala mengetahui takdir yang telah disuratkan sebelum daripada ni kepada mereka. Dan Allah Ta'ala mengetahui bahawa hak berlaku ni memang terjadi mengikut apa yang ditakdirkan. Jadi oleh kerana ilmu Allah Ta'ala maha mencakupi, maha meliputi, maka ilmu dan kuasa Allah Ta'ala ni kita tidak boleh ukur nilai dengan standard akal kita. Kita tak boleh guna skala akal kita. Skala akal kita hak manusia fikir tadi lah. Kalau kita nak minta tolong dengan orang, biar mudah kita guna orang tengah. Kita nak beli kereta Toyota, dia kata tak boleh beli di kilang Toyota, kena beli dengan ejen dia. Tak boleh beli kilang. Jadi kena guna orang tengah. Kena guna apa? Seller dia. Seska dia. Jadi orang-orang syirik dia buat lagu ni jugalah. Kita dengan Allah Ta'ala kita tak boleh minta direct. Kita kena minta melalui wali. Kalau lagu tu orang tu dia salah. Ilmu dia tu tetap Allah Ta'ala. Tak boleh cara lagu tu, tak betul. Dia tak boleh kias dengan akal dia. Sebab Allah Ta'ala
tahu isi hati kita. Jadi apa kita menganggap Allah Ta'ala ni macam manusia, ia perlu kepada orang tengah. Jadi kita kena minta direct dengan Allah Ta'ala, tidak boleh minta melalui perantaraan. Cuma manusia ni selalunya ditipu. Dia kata kita tak boleh minta dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita ni cemar, banyak dosa. Jadi kita kena minta melalui wali-wali. Minta melalui tok guru, sikit-sikit tok guru. Dah. Lepas tu dia buat kiasan pula. Tok guru ni kalau dia mati, dia banyak masa dia hidup dia sibuk mengajar. Kadang-kadang kita dah wisalah dia, sibuk dia. Tapi kalau dia mati, kita pergi kubur dia, dia tak ada semaya dah, banyak masa. Tu skala kita guna tu, skala pendek. Skala lagu mana tahu tu? Mana dia telah menilai ilmu Allah Ta'ala dengan begitu rendah. Dia telah menilai kudrat Allah Ta'ala dengan begitu lekeh. Jadi Allah Ta'ala mendengar, mengetahui isi hati kita ni. Kita cemar kok, kita cuci kok, kita banyak dosa, tak ada dosa, sebut gapo pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dengar. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Ni penjelasan bahawa ilmu manusia ni terhad. Manusia dia tidak mampu untuk mengetahui dengan terperinci secara menyeluruh satu pun daripada ilmu Allah Ta'ala, melainkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maknanya semua ilmu ni dia bersifat ghaib. Semua benda ni dia bersifat ghaib, melainkan Allah Ta'ala bagi tahu pada malaikat, Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi. Allah Ta'ala bagi ilham kepada manusia. Jadi manusia ni dia tidak dapat mencakupi ilmu Allah Ta'ala. Terhad manusia ni dengan ilmu dia. Maka sebab itulah seseorang itu dia tidak boleh buat andaian sendiri tentang Allah Ta'ala. Dia tidak boleh kiaskan Allah Ta'ala dengan makhluk-makhluk. Tak boleh. Kalau begitu dia jadi musyabbihah, menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi ilmu ghaib Allah Ta'ala, ilmu manusia terhad. Maka sebab itulah dalam bab mengenal Allah, kita tidak boleh fikir sendiri sifat Allah Ta'ala, reka sendiri tak boleh. Kita kena berpandukan kepada Al-Quran. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran, dan Allah Ta'ala memberitahu pada Nabi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah Ta'ala itu meliputi langit-langit dan bumi. Ni luasnya kursi Allah Ta'ala itu meliputi langit dan bumi. Kursi ni ada kata ilmu. Tetapi pendapat tu kita rasa tidak apa kuat. Sebab apa? Sebab ilmu sebut dah. Jadi kursi Allah Ta'ala ni, ini makhluk dia. Sebab ada dalam hadis. Ada dalam hadis berkenaan dengan kursi ni. Jadi Allah Ta'ala kata, Nabi SAW kata dalam hadis riwayat Baihaqi, Abu Syekh dalam kitab Al-Azamah, Abu Nuaim dalam Hilyah, Nabi SAW kata, mas samawati wal ard fil kursi illa ka halqati mulqatin bi ardil falah. Tidaklah langit-langit dan bumi ni, jika dibandingkan dengan kursi Allah Ta'ala ni, melainkan seperti sebetuk cicing yang dilemparkan di padang pasir. Jumpa cari sebutir cicing, sebetuk cicing jatuh di padang pasir. Jadi tu langit bumi, kursi ni besar. Lepas tu Allah Ta'ala, Nabi SAW kata lagi, wa fadlul arshi alal kursi ka fadli falah ala tilkal halqah. Kelebihan aras mengatasi kursi seperti lebihnya pada pasir tadi atas cicing tadi. Maknanya kalau kursi tu setara tu besar, aras Allah Ta'ala ni besar lagi, besar daripada kursi. Seolah-olah seolah-olah kursi tu seperti sebetul cicing yang dilepaskan di padang pasir. Mana tu keagungnya Allah Subhanahu Wa Taala, aras dia. Sebab itulah bila kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, arah tu kita tahu kau lagu mana. Sebab itulah tak payah fikir. Sebab Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa tu Allah Taala. Dia punya kerajaan dia, kebesaran dia, keagungan dia tu kita tak boleh nak bayar. Besar aras dia tu, makhluk.
makhluk dia hak paling besar. Jadi manusia ni dia tidak dapat mencakupi ilmu tentang Allah Ta'ala melainkan apa yang Allah Ta'ala beritahu kepada dia melalui para nabi. Jadi luasnya kursi Allah Ta'ala ni meliputi langit dan bumi, ini menggambarkan hakimiyah Allah Ta'ala, pentadbiran dia, kerajaan dia, kekuasaan dia. Wala yauduhu hifzuhuma, tidak penat kepada Allah Ta'ala, tidak suka kepada Allah Ta'ala untuk jaga alam ni. Mana besar gitu mau tu tak penat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha besar lagi. Jadi sebab itulah kita tak boleh nak fikir tentang zat Allah Ta'ala. Cuma apa yang disebutkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala ni mentadbir, menjaga, hafiz, dia mengawal semua subi. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita sebesar-besar kursi tadi, sebesar-besar langit, sebesar-besar bumi, sebesar-besar kursi tadi, semua memerlukan kepada jaga Allah Ta'ala. Jadi wala yauduhu tu makna Allah Ta'ala tak pernah nak jaga. Maknanya kursi itu, alam ni sentiasa berhajat kepada penjaga Allah Ta'ala. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah Ta'ala itulah yang maha tinggi, yang maha agung. Maknanya Allah Ta'ala sifat dia tu maha tinggi daripada langit dan bumi. Kita rasa langit bumi tinggi dah, Allah Ta'ala maha tinggi lagi. Kursi, aras besar, Allah Ta'ala maha besar lagi. Keagungan dia tu. Jadi macam mana dia boleh tunduk kepada kehendak orang-orang yang melakukan syirik? Bila mana orang-orang yang melakukan syirik ni dia jadikan malaikat, jin, nabi, roh-roh tertentu yang dapat menundukkan Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala terpaksa memberi pertolongan kepada orang musyrik. Tak mungkin sama sekali. Jadi Allah Ta'ala maha tinggi, tidak tunduk kepada kehendak mana-mana makhluk manusia. Jadi kalau kita perhati semolek, ayat kursi ni dia sebenarnya dia ada 9 ayat. 9 ayat. Dia macam ayat yang pertama tu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sifat Allah Ta'ala. Jadi waktu tu ayat pertama dia duduk sekali dengan ayat belakang. Wa huwal aliyyul azim. Sama-sama sifat. Lepas tu kalau kata ayat la ta'khudhuhu sinatun wala naum, dia pegu dia dengan hak belakang tu. Wala yauduhu hifzuhuma, tidak pernah Allah Ta'ala jaga. Itu orang panggil, kalau orang ngaji sifat 20 tu dia panggil sifat salbiyah. Mana kena menafikan Allah Ta'ala daripada kekurangan. Nafi Allah Ta'ala daripada kekurangan sebab nak mensabitkan kesempurnaan dia tu, sehingga tak ada langsung kekurangan. Jadi sempurnanya pentadbiran, mana dia tak letih nak jaga. Sempurnanya pentadbir Allah Ta'ala sehingga setiap masa dalam jagaan dia tak pernah ngantuk, tak pernah tidur. Kalau hak yang ketiga, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dia pegu molek dengan wasi'a kursiyyus samawati wal ard, itu menggambarkan kerajaan, kekuasaan yang mutlak bagi Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang keempat, man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznih. Izin tu, maknanya keizin Allah Ta'ala tu penting. Kemudian hal ini dia pegu dengan yang keenam, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima masyiatullah, kehendak Allah Ta'ala. Jadi izin dengan kehendak Allah Ta'ala, dia duduk sekali. Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala izin, baru terjadi, baru berlaku. Kemudian orang panggil dia punya mata tu, kalau cicing tu mata, mata dia tu terletak ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dalam ilmu Allah Ta'ala berlaku apa yang terjadi. Jadi ayat kursi ni dia macam cicing lah, dia belengkar gitu. Jadi di tengah tu lahu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, menggambarkan kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. La ikraha fid din, maknanya apa? Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi bila bukti-bukti tauhid tadi jelas tu tentang sifat-sifat Allah Ta'ala,
Ada dengan 9 ayat tadi. Kalau kita kara ke gapo sifat Allah Taala, memang banyak dalam ayat kursi ni. Dah. Dulu hamba pernah bagi kuliah. Dua siri berkenaan ayat kursi. Dah. Mana banyak benda-benda tauhid ada dalam ayat kursi ni. Sebab itulah dipanggil ayat kursi. Ayat keagungan Allah Taala, ayat yang menafikan syafaat selain daripada Allah Taala. La ikraha fid din, maknanya bila telah jelas bukti-bukti tauhid, tak payah paksalah orang masuk Islam. Sebab tak sesuai tu. Nak paksa orang masuk Islam. Sebab apa? Sebab dalil tauhid sudah jelas. Lepas tu orang tak boleh beriman, suruh pada dia. Dia nak beriman, dia beriman dengan ikhlas. Sebab bila paksa dia tak ada keikhlasan. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sebab telah jelas mana hak petunjuk daripada hak sesat. Jadi kalau orang boleh faham molek ayat kursi tadi, maka itulah petunjuk bagi dia. Bukti tauhid, keagungan Allah Taala. Jadi kalau orang itu masih lagi berpaut pada syafaat yang palsu, Tuhan-Tuhan yang palsu, sembah-sembah yang palsu, maknanya dia telah pilih sesat. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Jadi bila kata tauhid ni, bila dia terima keagungan Allah Taala, dia kena menafikan taghut. Maknanya tidak boleh letak bersama dengan Allah Taala ni kuasa-kuasa. Taghut ni maknanya orang yang berkuasa yang dicipta oleh manusia. Tuhan-Tuhan yang telah diangkat setanding dengan Allah Taala. Benda yang diangkat sebagai besar, itu makna taghut. Sehingga kita anggap dia tu ada kuasa juga. Itu makna taghut. Jadi taghut ni dia boleh mari dalam bentuk iblis, dalam bentuk pemimpin mustakbirin, pemimpin yang derhaka. Allah Ta'ala kata izhab ila fir'auna innahu tagha. Kamu pergi jumpa Fir'aun sebab dia melampau, mana dia mengaku jadi Tuhan. Dia paksa orang sembah dia. Itu pemimpin taghut, pemimpin yang menghalang manusia daripada tauhid, pemimpin yang memaksa manusia syirik. Jadi siapa-siapa yang kufur dengan taghut, ni la ilaha wa yu'min billah, dan lalu dia beriman pada Allah Taala illallah. Ke ayat tadi kita baca ke, Allah la ilaha illahu. Jadi faman yakfur bitaghut la ilaha wa man yu'min billah illallah. Maknanya nak beritahu pada kita bahawa kalau kata beriman yang Allah Taala terima, iman Allah Taala terima, dia kena ada nafi isbat. Tak boleh nak kata Allah ada cukup. Tak boleh. Tidak memadai. Orang itu kata Allah ada, tak cukup. Dia kena kata la ilaha illallah, kena ada nafi dan isbat. Sebab kalau orang itu kata Allah tu ada, patut orang lain itu sebagai apa? Kalau sebagai makhluk tak cukup juga. Dia kena kata hak lain itu tidak berhak disembah, makhluk belaka. Allah sahaja berhak disembah. Sebab itulah tauhid ni dia kena nafi dan isbat. Kalau nafi semata-mata dia jadi mulhid, etis, tak ada Tuhan. Lepas tu cara saya tu tak boleh. Dia kena ada nafi dan isbat. Bila mana seorang tu kufur dengan taghut, dia kata la ilaha illallah, dia beriman dengan Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Berarti dia telah berpegang dengan apa? Urwah ni, dengan simpulan yang kukuh, yang tidak akan terputus. Mana dia pegang dengan kemah ni, perjanjian dia dengan Allah Ta'ala, tauhid dia dengan Allah Ta'ala. Sebab akidah, simpulan ni akidah, pegangan dia dengan Allah Ta'ala, lam fisama laha, yang tidak akan terputus, kuat. Jadi dia kena berpegang dengan Allah, tidak boleh pegang dengan wali-wali, nabi-nabi, dia puja sembah, tak boleh. Dia kena berpegang dengan Allah. Sebab nabi ke, wali ke, ulama ke, dia hanya perantara kepada kita untuk kita mengenal, mengajar kepada kita kepatuhan kepada Allah. Itu peranan nabi. Bukan kita jadikan nabi, wali, ulama ni sebagai Tuhan juga, tak boleh. Wallahu sami'un alim. Ini targhib supaya orang itu ikhlas dalam beriman kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mendengar dan maha mengetahui. Allahu waliyul ladzina amanu. Jadi bila mana orang itu beriman, maka Allah lah yang jadi wali, yang menjaga dia. Jadi Allah lah
wali yang menjaga orang-orang yang beriman. Lagu mana sifat wali ni? Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Jadi kalau Allah wali orang beriman, dah, maka dia Allah Ta'ala mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi kegelapan ni syirik, kufur, nifak, bid'ah, dah, syahwat, syubhat, balik kepada Islam, agama Allah. Jadi Allah wali orang beriman. Maknanya orang beriman, dah, kalau dia nak jadi seorang tu pelindung dia, wali dia, tok guru dia, maka tok guru dia tadi dia kena ada sifat lagu ni, mengeluarkan manusia daripada sesat balik kepada cahaya. Wallazina kafaru awliya'uhumut taghut. Adapun orang-orang kafir yang tidak mahu beriman dengan Allah Taala, dah, maka wali-wali mereka itu adalah taghut, sembahan yang mereka cipta, yang mereka lantik, yang mereka besarkan selain daripada Allah Taala. Mereka ni lagu mana pemimpin taghut ni? Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Mereka molek-molek duduk dalam cahaya akal, cahaya fitrah. Jadi pemimpin taghut ni keluarkan daripada cahaya fitrah, cahaya akal tadi, duduk dalam zulumat. Kalau molek dalam iman, pergi kepada zulumat, kegelapan. Ulaika ashabun nar. Mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun. Jadi Allah SWT sebut bila mana berkenaan dengan tauhid tadi, dah, orang pegang tauhid, mereka Allah Ta'ala lindungi dia, jaga dia. Jaga dia. Maka lepas pada ni Allah SWT kemukakan tiga cerita macam mana Allah Ta'ala jaga orang beriman ni. Allah Ta'ala jaga orang beriman, dan sebagai pembeza antara wali Allah dengan wali taghut. Tu insya-Allah kita sambung esoklah. Jadi setakat itulah apa yang baik dari Allah SWT, dan apa yang kurang itu daripada kelemahan diri hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.